Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan tanggungjawab sebagai seorang muslim, menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan malam ini insyaAllah kita akan sambung pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Jadi sebelum itu insyaAllah kita sama-sama membaca beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah, yaitu pada muka surat yang ke-7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا
وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Sadaqallahul azim. Baik, dalam satu muka surat tu ada beberapa huruf lah yang perlu diberi perhatian. Antaranya huruf Zai kan, Zai. Mana sebutannya dia salah satu sifat dia iaitu sofir. Yang sofir, mana huruf yang sifat sofir ada 3. Itu Zai, Sad dengan Sin. Apa sofir dia bunyi macam ada siulan. Az bunyi tu. Z kan. Az ngan. Lepas tu as bunyi s. Dia angin tu. Dan as tu. Dah keluar tu boleh jelas sifat dia cantik. Cantik bunyi. Orang dengar sedap kan. 3 huruf. Iaitu apa? Sad, Sin, Zai kan. Ini nama dia sofir. Dia dapat macam siulan. Ingat? As.
As. Betul? Az. Kalau kita tak bunyi wazaka, tadi ada kan? Wa aqimus salata wa atuz zakah. Bunyi tu je, dia tak sedap kan? Kan wa aqimus salah kan? Wa aqimus salata wa atuz kan? Itu nama dia sifat safir. Satu lagi yang perlu perhatian itu dengung kan, dekat apa? Anna wajib al-ghunnah kan. Banyak kan tadi kurang jelas kan, dia tak cukup 2 harakat kan. Wa anni, dia lama sikit 2 harakat kan. Wa anni fa, banyak kita balik kadang-kadang kan. Wa anni faddal, tak ada, dia ada sikit kan ya, dia 2 harakat kan. Wa anni faddaltukum, dalam beberapa tempat yang apa? Minni kan. Fa imma ya'tiyannakum min, tu semua syaddah tu. Itu tempat-tempat yang perlu diberi perhatian. Baik tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ni kita akan sambung perbincangan hadis Riyadhus Shalihin dalam bab al-iqtisad fil ibadah, iaitu bersederhana di dalam mengerjakan amal ibadah. Malam ini pada muka surat 283, hadis 149. Bisnadin muttasilin ila al-muallif qala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Baik, hadis yang ke-149, yaitu an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata Nabi, idza na'asa ahadukum, idza na'asa ahadukum, apabila mengantuklah oleh salah seorang daripada kamu, wa huwa yusalli, sedangkan dia sedang solat, falyarqud, maka hendaklah dia tidur. Kan. Jadi ada syarah hadis itu tambahan ni. Mana selepas daripada sembahyang tidak, bukan tengah sembahyang lupa, lega. Dia ada huraian lagi lah kan. Ngantuk lena tengah sembahyang, duk nampak sembahyang apa tasbih tengah malam kan, belum bosan pula. Pasal apa dah sujud lama kan. Lena. Bapa Nabi kita falyarqud, tidurlah. Mana tidur lepas selesailah. Nabi kata apa? Idza na'asa ahadukum, apabila mengantuk salah seorang daripada kamu, manakala apabila kamu mengantuk sedangkan dia sembahyang, maka hendaklah dia tidur, mana selepas sempurna sembahyang. Hatta yadhhaba anhu an-naum, sehingga hilang daripadanya mengantuk. Tidur. Naum maksud mana tidur? Dah. Na'sa ni maksud apa? Mengantuk. Na'isa tu ataupun na'asa maksud apa? Mengantuk. Mengantuk tu dia apa? Peringkat pertama sebelum tidur kan. Dia menguap ke, otak pun dia pergi mata dah. Kan? Dia apa? Disebut sebagai muqaddimatun naum, permulaan bagi tidur. Kan? Antara tanda dia apa mengantuk ni? Duk dengar suara orang nak sembang. Kan? Duk dengar, tapi tak faham lah. Hang kata apa tadi ya? Kan? Sobat tengah mengaji kan. Dia tak lena cuma duk ingat apa kata apa. Habis kata apa, ish, tak cam langsung kan. Dia tak faham dah. Itu bah dia mengantuk. Kalau tidak, tak dengar langsung. Kalau hari Jumaat kita tak tahu lah, dia tidur kan, dia mengantuk tak tahu lah. Kan. Boleh jadi tak tahu apa langsung.
Ini nama dia mengantuk. Apabila mengantuk tengah sembahyang, berkah habis-habis, lepas tu pergi tidur lah. Kan? Pergi tidur. Sebab apa? Supaya hilang rasa mengantuk tersebut. Sebab Nabi kita apa? Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya kamu pun salah seorang daripada kamu apabila dia sembahyang, iza shalla, apabila dia sembahyang, wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Apabila dia sembahyang sedangkan dia mengantuk, dia tak tahu. Boleh jadi la'allahu yadhhabu yastaghfiru, boleh jadi dia nak beristighfar. Tiba-tiba fayasubbu nafsahu, duk maki diri dia. Duk minta, ingatkan nak doa lah kena minta. Bukan kebaikan jadi keburukan lah, jadi salah. Kan? Jatuh huruf, makna lari, duk jadi maki diri sendiri. Ini saranan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk kata apa? Falyarqud, juga dalam riwayat Nasa'i sebut falyansarif, hendaklah dia beredar. Itu pun maksud dia iaitu selepas dia beri salam, beri habis, beri salam, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Beri habis, tidur dulu. Sebab apa? Bila mengantuk ni macam-macam. Kadang dia meracau macam-macam. Sebut macam-macam lah. Sebut pun tak ni. Ada kadang-kadang kita mengantuk bulan puasa pula, tak tidur siang. Petang tu buat kerja apa, malam nak tarawih. Tak sedap. Diri pun berdiri. Baca apa pun tak tahu. Tak tahu. Baca puasa. Dia rasa gitu lah. Tak tahu dah baca apa dah. Dia ulang baca Fatihah. Habis kita Fatihah dia je. Sebab apa? Sedar tak sedar, sedar tak sedar. Dibimbangi kan bang? Nak kata istighfar itu akhirnya membawa maksud yang lain pula. Baik, ini saranan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis ini ada satu perbuatan yang Nabi sebut itu tentang tidur. Mana tidur juga penting, walaupun sembahyang itu penting. Benda ibadah mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi dia ada juga proses-proses supaya ibadah itu lebih sempurna. Antaranya ialah apa? Tidur. Bayangkan kalau satu hari saja tak tidur, apa jadi? Gelong kan? Malam tidur apa? 2 jam. Gelong. Sebab kita perlukan kerehatan. Dalam ayat surah pada Al-Furqan Allah sebut wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata. Dialah Tuhan yang menjadikan untuk kamu malam itu sebagai pakaian dan tidur itu sebagai apa? Subata, kerehatan. Ini satu nikmat lah. Wa ja'alan nahara nusyura. Allah jadikan siang hari itu sebagai apa? Proses untuk mencari rezeki. Jadi 3 benda malam. Malam itu sebagai pakaian. Apa maksud pakaian? Kita baca juga dalam surah An-Naba Allah sebut kan. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada, kan? Sekali ada apa? Wa ja'alna al-laila libasa. Allah jadikan malam itu sebagai pakaian. Pakaian itu maksudnya yang meliputi tubuh. Jadi malam itu dengan kegelapan dia dapat menyorokkan orang, menyembunyikan orang, ataupun melindungi seseorang daripada benda yang kita tak boleh buat siang hari kan. Berlindung kalau kita siang hari cerah direct teruk tu. Nampak apa tadi? Gelap tak apa lah kan, dia ada waktu kita boleh apa? Menyembunyikan diri. Kan? Baik, itu bah faedah daripada malam. Juga tidur itu sebagai kerehatan, subat. Subat ni masuk dia memutuskan. Kita kata yaumus sabti, hari Sabtu. Daripada subat tau. Sebab hari Sabtu tu untuk hari rehat. Kan? Untuk hari rehat. Putuskan yang kita qat'u, mana putuskan. Biasa hari Sabtu orang rehat kan. Subat tu mana memutuskan daripada amal, iaitu ada proses kerehatan. Sebab tubuh manusia juga perlukan kepada kerehatan. Mana kalau tak tidur sehari, sebab setiap siang hari tu berapa banyak apa sel-sel kita yang digunakan yang telah rosak kan. Maka waktu tidur itulah berlaku proses
dia membaiki semula sel-sel yang rosak. Mana bila tak tidur, proses untuk membaiki sel-sel yang rosak tidak berlaku secara semula jadi. Mana Tuhan bagi tidur ni untuk apa? Membaiki tubuh, juga untuk apa? Pertumbuhan tubuh badan. Kalau tak tidur, siang hari pun gelong, bahkan otak pun tak lebih kan, fikir belum tak lepas kan. Kan dia cap fitri. Ni antara apa? Kelebihan tidur. Yang orang kaji lah tentang tidur. Orang tidur ni dia mudah, insulin dia mudah kena keji mana. Kan? Baik. Itu tentang apa Nabi sebut kata falyarqud. Maka hendaklah tidur supaya apa? Cergas untuk melaksanakan ibadah. Ya. Jadi tidur waktu malam yang paling terbaik sekali adalah apa? Yang pertama. Ya, 1/3 yang pertama. Beza kita tidur pukul 9.30 malam, jaga pukul 2 pagi rasa segar. Kan? Dalam beberapa jam. Kan? 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, lebih kurang 5 jam kan. Cok kan? Ada sekali tu kita tidur lewat pula. Pukul 2 baru tidur. Bangkit pukul 6 juga. Lebih kurang sama kan. Tapi rasa apa tak larat dah. Dia beza. Kan? Walaupun jumlah jam yang sama, cuma sudut waktu yang berbeza, dia kurang memberi kekuatan kepada tubuh. Begitu tidur apa di tengah hari. Ini merupakan juga sunnah Nabi SAW. Nama dia tidur apa? Qailulah. Ya. Tidur walaupun sebentar, 27 minit, setengah jam, bangkit tu rasa apa? Cukup bertenaga. Cukup bertenaga. Tenaga kuat. Otak berasa apa? Makin cergas semula. Baik. Itu tentang apa? Tentang tidur. Baik, Nabi sebut, sebab bila kamu semayang dalam keadaan mengantuk, tak sampailah objektif untuk semayang itu. Semayang dalam keadaan tenang, semayang dalam keadaan khusyuk. Tapi bila mengantuk, tak sampai kepada matlamat tersebut. Baik, kita tengok terjemahannya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seseorang daripada kamu mengantuk ketika menunaikan sembahyang, hendaklah dia tidur selepas sempurna sembahyang. Mana faham lah, dia buat kurungan siap tu kan. Takut faham, hendaklah dia tidur. Ni panggil apa? Faham secara zahir kan. Mungkin dia cepatkan sembahyang, bagi salam tu pergi apa? Pergi rehat. Kau nak berzikir dulu, lepas tu tak payah ya. Tidur dulu. Takut zikir pun jadi kot lain kan. Sesungguhnya seseorang kamu apabila sembahyang dalam keadaan mengantuk, dia tidak sedar, boleh jadi dia hendak meminta ampun, tiba-tiba dia memaki diri sendiri. Bahkan dari kalangan ulama juga kalau tengok dalam syarah hadis, dia kata apa? Tengah sembahyang tu bila mengantuk, berhenti, tidur dulu. Ya. Tapi yang kuat tadi, yang tadilah beri salam dulu, beri selesai. Ya, itu pun tengoklah mengantuk, kalau biasa-biasa habiskan kan. Tak boleh berhenti. Kalau hak memang tak lepas pi dah kan. Tadi kalangan ulama tak berhenti waktu tu. Baik. Kemudian pengajaran hadis. 1. Keterlaluan dalam apa jua perkara atau pekerjaan akan membawa kepada natijah yang sebalik daripada apa yang diharapkan. Dalam ibadah umpamanya pahala yang diharapkan, dosa yang diperolehi. Cadang tu nak ambil pahala, tapi bila buat gagah juga, buat melajak sehingga apa yang baik tu pula jadi akhirnya menjadi dosa juga. Kita rasa buat baik dah tu, elok dah tu, apa-apa di sebalik tu menjadi satu kesalahan. Kalau ringkas tadi dalam hadis cerita apa, gagah juga nak istighfar apa, lagi jadi pikul lain pula. Juga dalam pekerjaan yang lain, semua dalam urusan dengan manusia bersamalah, kita rasa buat baik ya. Buat baik dah ni, bagus ni. Orang ni sebalik kita buat baik tu menjadi sindiran kepada orang lain. Contoh kan, benda tu jadi apa? Orang tu kecil hati pula. Kan? Kita rasa tegur bagus ni kan. Pokoknya tak kena cara,
jadi masalah yang lain pula. Pahala yang diharapkan tiba-tiba dosa yang dapat. Baik. Cerita dia tak boleh keterlaluan. Yang kedua, tidur ialah satu nikmat semula jadi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ianya sebagai ubat yang boleh mengembalikan kekuatan tenaga manusia. Kan? Ini tentang apa? Tidur bukan saja. Ia merupakan satu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur boleh tidur. Ada orang tak boleh tidur. Duduk atas tilam corner kanan tak boleh lena. Fikir lagi tak boleh lena. Kan? Letak tangan atas dah juga kan. Duduk atas tilam kat 3 jam tak boleh lena. Kan? Ada orang yang menghadapi dengan masalah apa? Boleh lena. Dia ada istilah dia, kita nak sebut upayah kan. Kan? Dia sebabnya boleh apa? Boleh dirawat. Dia masalah apa tidak berapa fikir banyak. Kan? Doran dalam otak tu tak berhenti. Tak berhenti. Tapi bila kita hentikan filem dalam otak kita, lena. Masalah kita ada pasang lagi kan. Itu. Baik. Banyaklah petua untuk boleh mudah lena. Kok tentu anak petua boleh lena. Ya, lena. Antaranya petang tu pergi jogging mungkin letih sikit. Malah lena senang. Lepas tu makan minuman yang yang berkafein, dia juga memberi kesan. Minum rasa apa? Rasa segar. Kita ada rasa kopi saja, teh pertama. Teh pun ada juga. Kan? Lepas tu kenapa turunkan hormon yang untuk boleh lena ni, dia kena sejukkan tubuh. Dengan kita berwuduk sebelum tidur. Bila berwuduk, hormon yang perlukan untuk kita tidur tu dia akan dikeluarkan waktu tu. Bagi sejuk sikit. Ni panas-panas payah lena kan. Berwuduk. Ada orang betul kata mandi. Orang kata tak boleh mandi malam. Tapi ada kajian kata boleh, tak ada masalah apa. Kan? Dan berikutnya zikir. Kan? Lena makin zikir. Sebab bila kita banyak zikir, otak kita, gelombang otak kita akan menurun. Turun jadi tenang. Daripada beta menjadi alfa, dia turun tenang. Lepas tu mudahlah untuk lena. Ada yang paling mudah sikit lah, tarik nafas je kan? Tarik nafas beberapa kali, relax. Lepas tu dia akan mudah untuk lena. Sebenarnya tip-tip tu ada buku saya tulis tu, kalau pegang tu kan. Baik. Penting nak tidur. Kemudian, jadi tidur merupakan satu nikmat. Allah sebut kan, alam namra wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur itu sebagai satu kerehatan, digabung wa ja'alna nahara nusyura. Jadi surah Furqan juga Allah sebut macam tu. Jadi kita amat syukur Allah beri tidur. Dia merupakan satu terapi semula jadi daripada Tuhan. Kan? Jadi orang yang meracau tu sebenarnya dia tak boleh tidur bermalam-malam. Baik, jadi nak dapatkan ibadah yang lebih berkualiti, maka antaranya adalah apabila kita mengantuk, tidur. Yang ketiga, makruh melakukan ibadah sembahyang dalam keadaan jemu, apatah lagi terlena beberapa ketika disebabkan mengantuk. Yang dimaksudkan ialah sembahyang sunat, kerana sembahyang fardu tidak lama. Sebab fardu saja, ingat. Yang mengantuk memang tu nak pak lama, sambung kan. Jadi habis je 2 rakaat pertama mengantuk, pergi tidur. Ni malam ni tak cukup 8 rakaat gini, sambung lagi. Dak pergi tidur dulu lah, walaupun boleh 2 rakaat saja kan. Kan. Yang baru habislah tu je kan. Jadi bincang di sini ialah sembahyang sunat. Yang bangkit gagah biasa 8, biasa 6. Ni mula 1 rakaat malam ni berasa teruk ni. Kan. Habis 2 rakaat pergi tidur. Kan. Ya, baik. Jadi itu juga dalam konsep bersederhana. Konsep bersederhana. Baik, selesai itu tentang apa? Tentang mengantuk. Jadi bila kita tengok di sini bukan nak tengok kepada apa? Sekadar kuantiti ibadah tersebut, tapi tengok juga kepada apa? Kualiti ibadah. Beza antara solat dalam keadaan mengantuk dengan yang tidak mengantuk. Baik, 150.
150. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Samurah As-Siwai radhiyallahu anhuma qala kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawati fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Rawahu Muslim. Ini hadis yang kedua. Dia pendek ni. Hadis cerita tentang apa? Mengantuk. Cerita tentang mengantuk. Ini apa pula? Daripada Abi Abdillah Jabir bin Samurah As-Siwai radhiyallahu anhu. Qala, berkata Jabir, kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawata. Aku telah bersolat bersama Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak waktu sembahyang bersama dengan Nabi. Jadi apa pengajaran yang aku dapat? Kata dia, fakanat salatuhu qasdan. Sembahyang Nabi itu sederhana. Wa khutbatuhu qasdan. Khutbahnya juga sederhana. Apa maksud sederhana? Tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Ya. Panjang yang menyebabkan jemu, pendek yang menyebabkan bahawa tak ada apa lagi, habis dah. Ya. Berada pada peringkat pertengahan. Jadi panjang pendek ni agak sukar gitu kita tentukan. Dia agak apa? Subjektif. Mungkin situasi setempat tu ni panjang ni. Ada setengah tempat pendek kan? Kebiasaan di tempat-tempat. Ada setengah tempat baca sabihis tu panjang. Sabihis bab sebelum ni dia baca inna ataina. Sekali tu imam tu main baca sabih, wah panjang tu gua. Kan? Ada setengah tempat tu sabihis surah-surah ni biasa jadi pendek gitu kan. Kalau panjang tu kan lebih pada tu. Pengukuran tu berbeza dengan tempat-tempat lah. Jadi pendek bagi Nabi mungkin berbeza boleh kan. Sebab pernah Muaz bin Jabal bila dia balik sembahyang dengan Nabi, dia balik jadi imam pada kaum dia pula. Dia baca punya panjang Baqarah, panjang jadi imam. Sehingga ada seorang pemuda tu, dia kata ni teruk ni aku dah siang kerja teruk ni nak rehat main Aisyah ni, panjang ni. Dia pergi mengadu kepada Nabi. Dia kata kami dah kerja keras kan, kerja berat. Kan siang hari, malam pula Muaz pergi jadi imam jadi panjang pula kan. Hanya Nabi kata apa? Afattanun anta ya Muaz. Adakah engkau telah menimbulkan fitnah kepada apa? Wahai Muaz. Jadi apa jadi fitnah pula itu kan. Jadi orang nak bercakap jadi panjang pula, jadi isu pula. Kan? Jadi carilah surah-surah yang biasa saja. Baik. Jadi kata Abdullah Jabir bin Samurah, solat Nabi ini sederhana, tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Begitu juga dengan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi khutbah ke Jumaat, biasa saja. Nabi tak terlalu panjang dan tak pendek ya. Sebab Nabi ini merupakan Allah berikan kepada Nabi dengan jawami'ul kalim. Ya, Nabi kata apa? Kami diberi uti tu bi jawami'il kalim. Aku diberikan dengan jawami'il kalim. Apa maksud jawami'il kalim? Ucapan ringkas, makna dia cukup banyak. Kita isi padat. Tak banyak perkataan berguna tapi padat. Kan? Ini kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi hadis-hadis yang pendek tapi apabila disyarahkan pengajaran yang cukup banyak. Ini nama jawami'ul kalim. Ya, Nabi khutbah tak banyak sebab kadang-kadang bila khutbah panjang kan. Mungkin ada di sana orang-orang yang berhajat, ada hal, ada sibuk, terlalu panjang kan. Ya Allah, kadang-kadang orang cok dah. Siapa baca khutbah ni? Allah pergi. Dia ni macam wajah mah kita. Ya Allah, sakit nak masuk dia ada sehati dah. Sebab tahu dia ni jenis panjang. Kan? Ada lah pendek. Wah, lega ni kan. Pendek ni asal lega sikit lah. Kan? Jadi tak terlalu panjang, tak terlalu pendek kan. Jadi kalau kita biasa keluar teks khutbah tu kira sederhana biasa kan. Dalam masa 20 minit, 25 minit dah selesai. Separuh masa pertama lebih kurang 15 minit kan. Campur sikit lebih kurang rehat khutbah yang kedua tu dia pergi lebih kurang 25 minit tu kira okey lah, sederhana kan.
Takut pi satu jam. Satu suku dah naik dah. Pukul 2 baru habis. Oh kan. Ni bukan khutbah ni, ceramah apa ni. Jadi Nabi khutbah dia apa? Sederhana saja. Baik, kita tengok. Pengajaran hadis. Makruh berkhutbah terlalu panjang kerana takut menjemukan para jamaah sehingga mereka tidak memberi tumpuan dan tidak faham. Kan? Jadi khutbah terbaik ni ada poin-poin dia. Apa yang nak dibawa, disampaikan, apa yang para hadirin jemaah yang dapat bawa balik hari itu. Kau boleh 3 perkara penting balik dan dapat amalkan, itu dah cukup bagus, kan? Kalau kita tengok sudut kajian tentang pendidikan pun, orang mampu bertahan dalam satu pengajian ni lebih kurang 25 minit je. 25 minit je boleh bertahan. Lepas tu fikiran akan jadi merewang. Kan? Tukar sekolah pun lah ni dia berapa? 35 minit, 40 minit. Standard sebab masuk pas sementara nak mula kan. Tu yang paling terbaik. Otak boleh memberi perhatian. Lebih pada tu, dia pergi goleng lah, dia pasti kan merewang. Kita nampak pun mata pergi goleng lah kan. Jadi saya sebut ni pun saya apa tak boleh panjang. Baik. Mana bila terlalu panjang, orang kata tak boleh bang beri tumpuan yang sebenarnya. Pendek 1 hari 2 hari tapi pengajaran cukup banyak, itu lebih bagus. Baik, yang kedua. Setiap imam hendaklah mengambil kira keadaan makmum yang di belakangnya. Jangan pula menjadikan suatu kesusahan kepada mereka. Sebab makmum mai tu tak tahu kadang awak anak kecil. Kan? Kadang awak anak kecil, tok imam baca punya panjang kan. Rakaat pertama pun dah 3 muka surat dah. Depan teks surah Baqarah lah contoh. Panjang tu kan. Contoh terlalu panjang. Ada kan ibu-ibu yang bawa anak kecil, anak duk teriak kan. Yang dia suhati lah, ya Allah, anak teriak ni tok imam lama lagi tu. Kan. Akhirnya apa? Ibu tu kena marah, apa ni tak reti jaga anak kan. Gitu. Anak duk teriak. Jadi imam yang hebat ni dia meraihkan. Tengok suasana. Macam kita ni biar tahap biasa aja kan. Baik. Setiap imam hendaklah mengkira keadaan makmum yang di belakangnya. Jangan pula menjadikan suatu kesusahan kepada mereka. Yang ketiga, sunat kepada imam membaca ayat-ayat yang sederhana. Begitu juga khutbah Jumaat yang tidak panjang dan tidak pula terlalu pendek. Tidak pula terlalu pendek. Jadi ini pendekatan Nabi SAW yang sederhana dalam panjang solatnya dan juga khutbahnya. Ini pengajaran yang cukup baik. Kalau Nabi tunjukkan khutbah kena panjang, jenuh kita pun juga nak kena panjang. Tapi cara pendekatan Nabi yang cukup sederhana, itu tidak pendek dan tidak terlalu panjang. Kita yang setakat itu untuk malam ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk hadis yang berikutnya. Hadis itu panjang. Hadis itu panjang. Dia cerita panjang pendek ni, bila tengok hadis panjang pun dia, Allah panjangnya kan. Begitu kan. Kalau kata saya Habib, wa an Abi Juhaifah Wahbin, tuan-tuan Allahu Akbar. Kali muka surat cukup panjang ni kan. Jadi kita sambung pada minggu depan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.